Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah bersempena Hari Republik India dan Hari Australia. Penurunan indeks bukan makanan pada tahun lalu mendorong penurunan kadar inflasi negara. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddallah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Puan Yang Terutama Draupadi Murmu, Presiden Republik India. Dan Tuan Yang Terutama Shri Narendra Modi, Perdana Menteri Republik India dan Kerajaan serta Rakyat Republik India bersempena dengan Hari Republik India yang ke-76. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddallah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Puan Yang Terutama The Honourable Samantha Joy Mostyn AC, Governor General Commonwealth Australia. Dan The Honourable Anthony Albanese MP, Perdana Menteri Commonwealth Australia dan Kerajaan serta Rakyat Australia bersempena dengan Hari Australia. Islam menggalakkan umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Perkara tersebut antara yang disampaikan dalam tazkirah semasa munajat khas sempena sambutan Hari Kastam Antarabangsa. Majlis bertemakan Kastam menunaikan komitmennya terhadap kecekapan, keselamatan dan kemakmuran diadakan di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang. Menyertai program yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Padarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga menyertai Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi dan Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Munajat kali ke-170 juga disertai oleh warga kerja Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta Kementerian Hal Ehwal Ugama dan jabatan-jabatan di bawahnya. Turut serta secara maya guru-guru dan para pelajar dari sekolah-sekolah ugama di bawah Jabatan Pengajian Islam. Kadar kes kesalahan jenayah yang didaftarkan di bawah Akta Majlis Ugama Islam meningkat berbanding tahun sebelumnya. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. 20 ahli termasuk 5 ahli subkomiti Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Pancur Kawasan 2 yang baru dilantik menerima sijil lantikan keahlian. Majlis lantikan bagi sesi pertama 2024-2028 itu diadakan semalam di Kiarung. Penyampaian sijil disampaikan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Lantikan bertujuan mengukuhkan keberkesanan institusi penghulu mukim dan ketua kampung sebagai teras kepimpinan akar umbi memupuk semangat kewarganegaraan.
Pada tahun 2024, kadar inflasi negara mencatatkan penurunan sebanyak 0.4% berbanding 2023. Ia didorong oleh penurunan bagi indeks bukan makanan berikutan penurunan harga pengangkutan dan pakaian dan kasut. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan memaklumkan indeks makanan dan minuman ringan pula menunjukkan peningkatan sebanyak 0.5%, terutamanya harga minuman ringan. Indeks harga pengguna IHP Disember 2024 menunjukkan penurunan sebanyak 0.5% berbanding Disember 2023, didorong oleh penurunan indeks makanan dan minuman ringan dan indeks bukan makanan. Penurunan indeks makanan dan minuman ringan didorong oleh penurunan harga daging, terutama harga daging ayam, disebabkan oleh penurunan kos makanan ternakan ayam. Diikuti harga ikan dan makanan laut didorong oleh penurunan harga ikan segar dan udang dari negara pembekal. Sementara itu, penurunan indeks bukan makanan disumbangkan oleh penurunan harga pengangkutan, khususnya harga kenderaan, manakala harga perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api mencatat penurunan terutamanya harga penyelenggaraan dan pembaikan tempat kediaman. Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHP Disember 2024 meningkat sebanyak 0.9% dari November 2024. Ia didorong oleh peningkatan indeks makanan dan minuman ringan dan indeks bukan makanan. Laporan penuh IHP bagi bulan Disember dan tahun 2024 boleh didapati di laman sesawang JPES. Bagi memupuk semangat kerjasama dan membentuk belia mu'alaf yang berkepimpinan dan berdisiplin, semalam diadakan pelantikan baharu Jawatankuasa Belia Mu'alaf Asy-Syahadah 2025-2026. Majlis diteruskan dengan pembubaran Jawatankuasa Belia Mu'alaf Asy-Syahadah 2023-2024 berlangsung di Pusat Dakwah Islamiyah. Penyerahan hadiah, sijil penghargaan serta surat lantikan disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiyah. Majlis dikendalikan oleh Belia Mu'alaf Asy-Syahadah di bawah naungan Urus Setia Program Keugamaan Belia Pusat Dakwah Islamiyah. Untuk tahun ini, insya-Allah kami ada menyusun beberapa aktiviti. Contohnya program kami yang biasa kami buatlah setiap tahun memang ada masjid tour, lepas satu iftar mahabah. And then program-program yang ada kami buat masa ni tahun ini is program hidayah kelas ataupun kami panggil high class. Peristiwa Isra' dan Mi'raj merupakan satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, mengisahkan tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dalam kemuncak peristiwa itu, Allah Subhanahu wa taala memfardukan sembahyang 5 waktu ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa tazkirah program Masjidku Makmur Negara Berkat awal pagi tadi. Diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara, tazkirah bertajuk Isra' dan Mi'raj sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan. Program diisi dengan sembahyang fardu subuh berjemaah dan bacaan wirid. Program diadakan bertujuan mengajak orang ramai untuk memakmurkan masjid secara berterusan dalam mendirikan sembahyang fardu subuh secara berjemaah. Amal yang pertama yang akan dihisab di akhirat nanti adalah solat. Jika solatnya elok, maka yang lain akan elok. Jika solatnya rosak, maka yang lain akan ikut rosak. Perkara tersebut adalah antara yang dibahaskan dalam ceramah yang bertajuk Perintah Agung dalam Peristiwa Isra' Mi'raj
yang disampaikan oleh penceramah undangan dari Indonesia, Profesor Haji Abdul Samad bin Batubara. Ceramah anjuran Jawatankuasa Takmir Masjid Pekan Seria Daerah Blaid dengan kerjasama Majlis Ugama Islam Brunei sempena sambutan memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Ceramah diadakan di Masjid Pekan Seria Daerah Blaid. 50 jemaah masjid dan muslimah Masjid Az-Zakirin Rancangan Perumahan Negara Kampung Meragang pagi tadi menyertai bengkel penyempurnaan jenazah. Bengkel diadakan di masjid berkenaan. Pengisian bengkel antara lain memberi pengetahuan, pendedahan serta panduan praktikal kepada peserta berkaitan tata cara, adab dan kaedah menguruskan jenazah secara teori dan praktikal. Bengkel juga mengetengahkan hukum berkaitan pengurusan jenazah mengikut syarak serta zikir, amalan dan doa yang sesuai sepanjang proses pengurusan jenazah. Penyelesaian kes yang didaftarkan di Mahkamah Syariah menunjukkan pencapaian sepanjang tahun 2024. Bagaimanapun, kes-kes kesalahan jenayah yang didaftarkan di bawah Akta Majlis Ugama Islam meningkat dengan kes persetubuhan haram merekodkan jumlah tertinggi berbanding tahun sebelumnya. Sementara kes perceraian di luar mahkamah tanpa kebenaran merekodkan kes tertinggi pada tahun lalu berbanding tahun 2023. Berdasarkan statistik Mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara, sebanyak 2,590 kes mal didaftarkan di seluruh negara. Dari jumlah tersebut, 1,340 kes mal didaftarkan di Mahkamah Rendah Syariah dengan 1,160 kes telah pun selesai. Sementara itu, 1,242 kes mal dicatatkan di Mahkamah Tinggi Syariah dengan 1,132 kes telah selesai. Manakala Mahkamah Rayuan Syariah mencatatkan 8 kes dengan 3 daripadanya telah selesai. Bagi kes jenayah, 752 kes didaftarkan di Mahkamah Rendah Syariah dengan 626 kes telah selesai. Sementara Mahkamah Tinggi Syariah mencatatkan 22 kes dengan 11 kes telah selesai. Sementara 1 kes direkodkan di Mahkamah Rayuan Syariah dan masih dalam peringkat penelitian. Pada tahun lalu, unit Suluh mendaftarkan 78 kes. Dari jumlah tersebut, 75 kes didaftar di Mahkamah Rendah Syariah dan 3 kes didaftarkan di Mahkamah Tinggi Syariah. Sebanyak 2,597 pasangan berdaftar di seluruh negara bagi tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 2,490 pasangan didaftar pada perkahwinan dalam negeri, sementara 86 pasangan berdaftar di perkahwinan luar negara. 21 pasangan pula mendaftar perkahwinan secara sukarela. Sementara itu, 647 pasangan didaftarkan dalam kes perceraian dalam negeri dan 2 pasangan merekodkan perceraian di luar negara. Pembatalan nikah mencatatkan 4 pasangan berdaftar dan 21 pasangan mendaftar di pendaftaran rujuk. Siapa sangka inovasi ke atas bahan-bahan kitar semula mampu menghasilkan perabot dan perkakas rumah yang bukan sahaja mesra alam, bahkan tahan lama. Untuk perincian lanjut, Aimaduddin Mawang ada laporannya. Penggunaan bahan buangan yang lebih inovatif oleh syarikat pakar tenaga bersatu berjaya menghasilkan perabot dan perkakas yang mesra alam dan unik. Bahkan inisiatif tersebut juga dapat mengurangkan kesan karbon. Proses penghasilan bermula dengan pemilihan bahan berkualiti sebelum diproses menjadi produk siap. Kalau perabot rumah, di dalam rumah, di luar rumah, macam mana? Dan in terms of kalau SME, apa yang penggunaan seorang. So dari segi apa yang they require, we then melihat apa yang boleh kami buat. So
idea-idea yang kami dapat mencari biasanya dari website, tetapi kami dah ambil 100% pasal yang kami buat customization. Bagi mempelbagaikan lagi produknya, syarikat berkenaan bekerjasama dengan Institut Pendidikan Teknikal Brunei untuk menerima pelajar dalam jurusan pembinaan, pengimpalan dan sebagainya. Banyak pengalamanku lah di company ni. Dari kosong aku dah tahu apa welding sampai aku dapat mendirikan sebuah garage lah. Garage membuat merepair barang dalam membuat perabot lah sampai masa ni. Alhamdulillah company kami ni bagi peluang arah kerjanya untuk membuka minda kami itu. Dengan pengalaman lebih 10 tahun memanfaatkan bahan buangan, syarikat tempatan ini berpotensi memasarkan produk-produk berkualiti ke luar negara di samping mempromosi alam sekitar lestari. Aimaduddin Mawang melaporkan untuk Berita RTV. Sempena kempen Hari Bertindak, Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Belia dan Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Malik Kampung Tunku Katok dengan kerjasama Ashabul Halim dan Ladang Nanas Majlis Perundingan Kampung MPK Tunku Katok mengadakan lawatan dan gotong royong ladang nanas bagi belia dan beliawanis Masjid Senegara. Lawatan bertujuan memberi pengetahuan dan pengalaman kepada belia dan beliawanis masjid mengenai pertanian ladang nanas di negara ini, atau menjadikan industri pertanian sebagai sumber pendapatan bagi belia dan beliawanis yang berminat dalam bidang pertanian. Acara dihasrat menanam sikap tolong-menolong, bertolak ansur dan berdikari dalam kalangan belia. Para peserta kursus pranikah di daerah Brunei dan Muara dijadual diadakan pada 28 dan 30 Januari. Kursus berkenaan akan berpindah ke tempat sementara di Dewan Multaka Bangunan Tambahan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis Berakas pada Khamis ini 28 Januari dan Dewan Teratai Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis Berakas pada 30 Januari. Kursus diadakan bermula pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.45 petang hingga 4.30 petang. Maklumat lanjut hubungi talian 2241-267 atau 224-2571 atau Instagram bkn.kheu atau email bknk.syariah@gmail.com. Persatuan Pemuda-Pemudi Kampung Penanjung Tutong, Perda, mengadakan program Lakau Puah Gala iaitu riadah berjalan kaki. Riadah diadakan pagi tadi di Pantai Peranginan Pengkalan Pinang, Kampung Penanjung, daerah Tutong. Aktiviti berjalan kaki sejauh 3.7 km itu dianjurkan sebagai salah satu aktiviti kempen Hari Bertindak bersempena sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa 2025. Acara dimulakan dengan sesi pemanasan badan dan diikuti dengan aktiviti riadah berjalan kaki di sekitar kampung berkenaan. Riadah yang disertai oleh penduduk Kampung Penanjung dan orang ramai itu bertujuan untuk meningkatkan kesedaran akan kepentingan kesihatan mental dan fizikal.